bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Ini dia sahabat semua yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia, oleh warganet. Ulasan YB Rafizi Ramli berkaitan dengan debat debat bersama dengan MP Bacok Saril Sulaiman, sahabat-sahabat semua. Ini amat mengejutkan kita kerana apa yang dikatakan oleh Rafizi Ramli amat mengecewakan. Dan satu lagi adalah seorang lagi profesor yang diminta mengulas berkaitan dengan model yang direncanakan oleh YB Rafizi Ramli, dan akhirnya rakyat menilai bahawa Profesor Kangkung ini sama level dengan MP Bacok ini, sahabat-sahabat semua. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Mari kita dengar ucapan ataupun penjelasan daripada YB Rafizi Ramli. Masalahnya selama 7-8 bulan sedang kita bertungkus lumus daripada Pakatan Harapan, daripada Barisan Nasional, daripada GPS, daripada JRS, daripada rakan-rakan yang lain. Kita tolak semua perbezaan yang lepas-lepas. Kita tumpu 100% untuk perbaiki keadaan negara. Sebab satu-satunya perkara yang betul-betul menyatukan kita ialah kita faham ini adalah masa untuk rakyat. Ini bukan masa untuk parti politik atau ahli politik pun. Dan siapa yang mendapat tempat dalam kerajaan, itu bukan satu keistimewaan. Itu adalah satu beban dan amanah yang besar, kerana kita ambil tugas ini dalam keadaan yang betul-betul susah. Jadi sebab itu 7-8 bulan ini, kalau saudara-saudari tengok, memang kita tak banyak berpolitik sangat pun. Tugas untuk berjumpa dengan rakyat, untuk memberi keyakinan kepada rakyat, untuk menyatu padukan rakyat itu, tugas itu dipikul hampir 100% oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya sebenarnya kesian dekat dia, sebab dia 76 tahun dah. Saya kenal dia daripada umur saya 17 tahun. Dan saya bukan saja kenal dia, kenal keluarga, rapat kami dah jadi keluarga. Masa saya kahwin tahun 2011, sebab saya memang tak nak kahwin besar, tak nak orang tahu, untuk keluarga kecil saja. Saya kat nikah pun dekat masjid saja. Saya tak jemput siapa-siapa. Amin pun saya tak jemput. Kan? Sedar-sedar saya dah kahwin, kan? Jadi saya kahwin mengikut sejarahnya. Satu-satunya kenduri yang dibuat untuk saya kahwin, bukan oleh saya, bukan oleh keluarga saya. Kenduri itu dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dekat rumah je. Sebab begitu rapatnya kami, dan saya pernah jadi Chief of Staff dia pun dulu tahun 2010-2011. Dan saya boleh nampak macam mana tuanya dia sekarang. Orang raikan dia umur 76 tahun jadi Perdana Menteri sekarang. Tapi kalau saya tengok kehidupan dia tiap-tiap hari, saya memang kesian. Daripada pagi sampai ke malam, kemudian sambung lagi. Sebab itu kami jarang berjumpa selain daripada kabinet. Kalau saya ada masa pun, saya tak nak kacau dia sangat, sebab saya tahu dia sibuk, dia banyak kerja lain. Kalau saya ada masa untuk bincang perkara-perkara penting mengenai kerajaan, bila saya ada dapat 1 jam 30 minit itu, 15 minit itu ialah dia bercerita, dan saya boleh nampak dia penat. Dia bercerita tentang kepenatan dia tiap-tiap hari sebenarnya. Tapi dia pikul beban itu, kita serahkan kepada dia untuk jumpa rakyat, supaya kami yang pegang portfolio masing-masing ini, kami boleh tumpu kepada soal macam mana nak betul-betul memperbaiki keadaan. Tapi tempoh 7-8 bulan inilah, oleh kerana kita sibuk tumpukan kepada pentadbiran negara, dan tugas saya antara yang paling berat di kalangan orang lain, iaitu memperbetulkan landasan ekonomi negara. Tiap-tiap hari malaun-malaun daripada Perikatan Nasional ni maki. Apa yang dia tak kata, saudara-saudari? Apa yang dia tak hina? Kita buat apa pun, tiap-tiap hari dia akan berbohong kepada orang seolah-olah benda tak ada. Jadi saya tunggu sajalah. Saya kata tak apa, biar kita tumpukan 5-6 bulan ini, susun semua
perbaiki mana yang boleh, dapatkan keputusan di peringkat dasar dan di peringkat kerajaan, pastikan belanjawan dan peruntukan itu ada, susun pasukan-pasukan dalam kerajaan dan di luar kerajaan, supaya bila kita setuju saja, lancar saja benda itu berjalan. Dia tak sedar Perikatan Nasional ni sebenarnya dia memang sudah kena perangkap hidup-hidup nak masuk pilihan raya ini. Sebab itu kemuncak perangkap itu ialah perdebatan semalam. Sebab kita daripada awal kita dah rancang lama Perikatan Nasional je yang bodoh, yang tak nampak saudara-saudari. Kita dah rancang daripada awal-awal kita ambil kerajaan, bahawa kita tumpu dan rancang supaya bermula bulan 6 kita lancar satu demi satu demi satu. Jadi biar dia nak maki hamun, kata tak buat apa, kerajaan tak guna, tak tunai janji dan sebagainya. Kerana bila kita masuk saja bulan 6 kita mula umum satu demi satu demi satu. Masa itu saya tahu dah pimpinan Perikatan Nasional pun dia tahu dia akan ada masalah. Kerana semua modal dia yang sama 6 bulan ini, modal itu semua tak boleh pakai dah. Sebab itu saya cabar mereka untuk berdebat. Kerana saya tahu tidak ada seorang pun pimpinan teratas daripada Perikatan Nasional yang berani berdepan dengan Kerajaan Perpaduan untuk membahaskan macam mana kita nak tambah kesejahteraan rakyat. Mula saya jemput Azmin Ali, tak berani. Saya pun faham lah, sebab bacaan selain daripada kabur itu, bacaan kita sekarang di Hulu Kelang pun, Azmin Ali sekarang ini 50-50 CP-CP dengan Juwairiyah. Azmin Ali ni nama besar, bekas Menteri Kanan, hebat. Dulu bercita-cita untuk sailang Anwar Ibrahim, nak jadi Perdana Menteri dulu sebelum Anwar Ibrahim. Sekarang lawan di kampung dia sendiri dengan segala yang dia dah labur selama ini, saudara-saudari. Saya boleh beritahu setakat hari ini Azmin Ali pun nyawa-nyawa ikan 50-50 saja di Hulu Kelang. Sebab tu saya tahu dia takkan berani. Satu, dia tak ada idea, dia tak berani. Saya tahu sebab apa. Dulu masa dia timbalan Presiden PKR, saya pengarah strategi. Kenyataan media dia pun aku kena tulis, saudara-saudari. Saya ingat dulu 2011, masa itu saya pengarah strategi, saya kata kita kena tumpu soal kos sara hidup rakyat, soal harga kereta ke, harga barang ke. Dia kelip, saya sebut 3, 4, 5 hari dia kelip lah. Akhirnya saya buat apa? Saya tulis semua, dia pun baca. Sekali buat boleh lah, 2 kali buat boleh lah, 3 kali kau mampu engkau lah, ikut suka engkau lah. Sama juga saya tahu tahap sebenar Azmin Ali ni, saya tahu tahap sebenar dia. Tahun 2014 dia pergi kok pintu belakang untuk menjadi menteri besar. PKR calon orang lain, dia pergi kok pintu belakang, dia jadi menteri besar. Oleh kerana PKR tahun itu 2014 tidak mencalonkan dia secara rasmi, tapi dia dah pergi jadi menteri besar, maka dia terpaksa kembali kepada parti untuk parti menerima dia sebagai calon menteri besar, dan kita terima dia lah, dia dah jadi menteri besar dah. Jadi kita ada mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat. Maka kita pun buat keputusan, kita akan terima, tapi kita letakkan syarat dan juga nasihat kepada dia lah, supaya buat kerja betul-betul semua. Seperti biasa, saya masa itu dah naik presiden. Seperti biasa, yang kena draft semua, yang kena tulis itu saya lah. Cuma Datuk Seri Anwar kata, benda ini walaupun ini kenyataan rasmi parti, tapi Azmin itu masih lagi timbalan presiden. Jadi bagi dia baca dulu, bagi dia ubah, pastikan bahawa kenyataan parti itu benar-benar selesa juga untuk Azmin Ali. Saya pun okeylah tulis gini-gini. Saya kan tahulah kasar sedikit, tegas sedikit. Jadi saya rasa
Allah, penatlah lepas ni nak dapat persetujuan Azmin pula dah. Mesti dia nak ubah sana, ubah sini semua. Yalah, orang hebat kan. Timbalan Presiden, sekarang Menteri Besar bercita-cita untuk jadi Perdana Menteri ni, mesti banyak komen ni. Bagi kat dia. Dia pun baca. Saya tunggu kat tepi tu. Korang nak isu ni cepat sikit lah kan. Dia pun bagi. Ada satu benda je nak minta tukar, Raf. Semua orang dalam parti panggil saya Raf lah, Rafizi tak? Nak minta tukar satu je, Raf. Nama saya ni bukan Azmin Ali. Nama saya Muhammad Azmin bin Ali. Daripada situ saya memang kata, memang tak boleh jadi menteri lah dia ni. Banyak-banyak benda yang itu, dia fikir bab kecil tu je. Itu Azmin Ali, saudara-saudari. Saya tak pernah cerita benda ni sebenarnya. Sekarang biar seluruh rakyat Malaysia tahu, supaya kalau dia nak jadi menteri besar balik, siapa-siapa yang jadi setiausaha akhbar dia ke, setiausaha politik dia ke, dia tak peduli ni benda-benda mentadbir, benda-benda penting besar ni, dia pastikan nama dia tu kena dieja betul, Muhammad Azmin bin Ali. Yang itu cantik, yang lain semua cantik. Itu Azmin Ali tu. Sebab itu bila saya cabar dia, saya tahu memang dia takkan berani. Dia takkan berani. Sebab dia tak berani, dia kan bekas Menteri Ekonomi, Menteri Kanan yang bertanggungjawab kepada portfolio ekonomi negara. Dia tak berani. Saya cabar pula Sanusi. Sebab Sanusi ini sama taraf dengan saya, pengarah pilihan Gayo. Dan dia juga, dia mengaku dia Panglima. Aku pun tak mengaku Panglima dan sekarang malu. Sebut nama Panglima, orang nampak Sanusi, nanti dengan kita-kita jadi macam Sanusi. Dia dah mengaku Panglima. Saya cabar dia debat. Sedari-sedari tengoklah. Bukan sekarang ini, ada kita dengan Sanusi dah dalam 2-3 hari terakhir ni. Tak ada. Sanusi mana? Sanusi. Dia, kalau dia naik atas pentas, gaya dia tu macam berani lawan Sultan pun berani. Akhirnya keberanian yang tolol macam itu memakan diri, saudara-saudari. Dengan saya memang dia tak beranilah, memang dia tahu mampu dia atas pentas nak berdebat. Saya cerita pasal fiskal, pasal inflasi, dia cerita pasal gigi saya. Tengoklah nanti. Jadi dia nak cakap apa lagi? Dia panggil saya, panggil PG oi. Tengok perangai tu, perangai. Dan ini orang yang PAS dan Perikatan Nasional didik dan tampilkan sebagai seorang yang menjadi ikon dan ikutan budak-budak. Bayangkan budak-budak kita dididik untuk mengikut seorang yang biadab. Sebab itu saya cabar dia. Mula dia tak setuju dengan saya. Lepas itu dia pun dengan polis pun takut. Lepas itu lama-lama kita semua tahu dia sudah kena gam. Belum naik pentas lawan kita pun, PAS awal-awal lagi saya ingat, dan bersatu dah protes habis-habisan. Mereka pun tahu setiap kali Sanusi buka mulut mesti hilang undi. Buka mulut hilang undi. Jadi sebab itu dalam minggu terakhir ini, Sanusi hanya dibenarkan sebagai panglima perang paling besar PAS. Panglima perang mereka hanya dibenarkan untuk main sepak takraw saja. Sepak takraw sana, sepak takraw sini. Malam tengok, tak ada dah. Dia hanya muncul dalam program-program rakyat tendang bola, saudara-saudara. Ni kita nak pilih menteri besar ke nak pilih jago kampung main takraw ni? Jadi Sanusi pun tak berani. Sebab itu saya akhirnya pilih dan saya jemput. Kalau berani, saya jemput kononnya teknokrat yang paling cerdik dan paling beradab dalam PAS. Ini diangkat-angkat sebagai manusia paling hebat, paling cerdik. Dia kata, orang kata PAS kata dia pimpinan muda lah. Tak muda mana, umur pun dah 40 dah. Aku 45 je, tak adalah tua sangat. Muda tu, PAS duk kata muda tu, sekarang baru saya tahulah sebab apa PAS duk kata pimpinan muda. Sebab memang bila dia pergi berdebat dan buka mulut, memang gaya tadika, saudara-saudari.
Memang muda lah, memang muda kan. Muda bab itulah. Sekarang saya tahulah. Sebab saya pelik juga awak duk kata muda-muda. Aku 45, tak ada orang panggil muda pun. Tak adalah tua sangat, ni tak baik. Saya saja jemput Syahir sebab saya sebenarnya nak bagi ruang kepada rakyat untuk rakyat nilai sendiri. Kita kena terima hakikat bahawa politik ini akan berubah-ubah. Zaman sekarang ini tidak ada satu parti pun yang boleh kata dia akan jadi kerajaan sampai bila-bila. Ada masa kita jadi kerajaan, ada masa kita jadi pembangkang. Yang kita perlukan untuk negara dan rakyat kita, tidak kisahlah siapa yang jadi kerajaan. Kita nak kerajaan itu benar-benar cekap, kompeten, jujur, boleh buat kerja. Jadi tak apalah, kita bertukar gantilah. Sekejap kita kerajaan, sekejap kita pembangkang. Yang kita takut, kalau kita susah payah perbetulkan negara, bantu masyarakat, mari selepas kita tiba-tiba dia rosakkan semua, negara kucak-kacir, dan ekonomi bila telah jatuh, dia tak mudah nak naik balik, saudara-saudari. Sebab itu, saya jemput saudara Syahir. Saya nak tunjukkan kepada rakyat bahawa negara kita ini sebenarnya bukan berdepan di antara Pakatan Harapan Barisan Nasional lawan Perikatan Nasional. Kita bukan berdepan pun Melayu lawan Cina, lawan India, orang kampung lawan orang bandar, tak ada. Bukan soal lawan Kelantan lawan orang Nogori, tak ada. Kita sebenarnya berdepan dengan satu kumpulan yang menggunakan akal dan waras melawan satu kumpulan yang membodohkan rakyat untuk dia jadi kerajaan. Itu saja. Kita berlawan dengan satu kumpulan yang sanggup menggunakan kebodohan semata-mata untuk mereka jadi menteri, untuk mereka jadi wakil rakyat. Yang itu yang saya nak tunjukkan semalam. Sebab itu, kalau ada macam-macam pantun semalam kan, pantun dia apa? Ro, ne, tak? Ya, adalah macam-macam lah orang kata. Ada orang jawab, roh, ne, air kita orang keruh ni bila nak jernih. Itu tak apalah, itu Kelantan punya kan. Saya bila dia duk sebut roh, ne ni, saya ingat yang ke atas je, roh. Sebab dalam hati saya kata, memang bodoh. Memang bodoh ni sebenarnya. Sebab itu saudara-saudari, Semalam ia ditonton oleh berjuta rakyat Malaysia yang menonton di TV. Tontonan di media sosial semalam adalah yang paling tinggi dalam tempoh sepanjang kempen ini. Dan saya hanya menjalankan tugas saya sebagai seorang menteri dan sebagai team player daripada Kerajaan Perpaduan, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Kerana isu sebenar dalam pilihan raya ini ialah isu rakyat. Dan isu rakyat itu ialah isu ekonomi. Jadi kalau saya tak boleh terangkan kepada rakyat, saya tanggung beban itu. Sebab itu saya sebut. Dan alhamdulillah saudara-saudari, ini yang saya nak tunjukkan. Saya memang lama berdebat. Saya menang Piala Perdana Menteri nombor 1 dalam Malaysia umur 15 tahun. Sampai sekarang, rekod saya menang pendebat terbaik dan Johan 2 kali berturut-turut. Sampai sekarang tak dikalahkan lagi dalam sejarah. Tak ada lagi saya. Saya dah berdebat dengan KJ, dengan semua. Tapi saya pun yang ada pengalaman yang lama berdebat, saya bersedia saudara-saudari. Saya membaca, saya fikir, saya duduk, saya solat, baca apa nak disebut. Saya tengok syarat dia lama mana 12 minit ni apa yang nak disebut. Dalam tempoh yang pendek itu apa yang saya nak katakan. Sebab apa? Kita sebagai orang yang diberi amanah, dan semalam saya pikul amanah yang besar, memikul kempen Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan itu. Saya tak boleh pergi ke situ dengan bongkak seolah-olah saya tak perlu bersedia. Saya bersedia betul. Dia suruh saya duduk, saya kata tak apalah, saya tak perlukan kursi. Sebab ini masa bertempur, tak ada masa nak selesa-selesa. Lebih baik kita berdiri boleh tumpu.
Saya ingat lawan saya, watak yang dikatakan paling cerdik, paling teknokrat, bakal Menteri Kewangan daripada PAS ini, saya ingat dia pun buat persediaan yang lebih daripada saya lah. Paling kurang kalau nak pergi berdebat, bacalah dulu, tunjukkanlah. Sebab kita sekarang ini buka seluas-luasnya kepada rakyat Malaysia untuk memilih pemimpin yang terbaik. Kita dah bagi ruang dia supaya berjuta-juta rakyat tengok dia ni. Apa yang dia buat? Dia datang bagi pantun, saudara-saudari. Kalau dia bagi pantun baik, tak apa juga. Dia bagi pantun, kalau cikgu bahasa Melayu aku ada, memang kena lepang lah semalam. Nak bagi pantun, bagilah pantun baik-baik. Ya. Baik, semalam ya. Saya nak tunjukkan 2-3 perkara je. Saya nak bawa keseluruhan kefahaman rakyat bahawa kita ada masalah-masalah besar, bahawa kita kena bersatu padu. Sebab itu yang dalam pakatan bersatu dengan yang dalam barisan, dalam GPS dan CRS. Sebab kita faham cabaran kita ni besar. Dan tak cukup bersatu di kalangan pemimpin parti politik saja, kita juga kena bersatu dengan rakyat. Kerana kita kena melalui zaman yang payah ini untuk perbetulkan. Sebab itu saya kata ada 3 cabaran besar ni. Cabaran yang pertama ialah ekonomi kita ketinggalan. Orang kita dulu sama tahap dengan Korea, dengan Singapura. Zaman 80-an dulu, orang kita jual nasi lemak di gerai-gerai, orang dia pun ada jual makanan juga. Tapi di negara Korea contohnya, dalam tempoh tahun 90-an, perniagaan dia dah mula berubah dah. Yang berniaga makanan ni dah mula buat mesin. Daripada berniaga makanan, dia tengok jom kita buat mesin lah pula. Daripada buat mesin, dia pun naik atas lagi. Sekarang ini orang lain semua buat iPhone, buat Samsung, kita masih lagi jual nasi lemak. Dan bila kita nak buat macam dia, kita ada masalah. Sebab kita tidak ada kepakaran untuk buat itu. Kenapa kita tidak ada kepakaran? Salah satu sebab keduanya ialah kita sudah ketagih membayar gaji yang murah kepada rakyat kita. Keluarlah universiti macam mana pun, cerdiklah macam mana pun, kamu gaji 2,000. Bila gaji 2,000, maka dia tak ada motivasi, tak ada latihan. Dia pun duk fikir nak lompat dari satu kerja ke satu kerja. Itu tak campur lagi yang budak-budak yang tak ada kerja pun. Akhirnya ketagihan kepada membayar gaji yang rendah ini mewujudkan satu ekonomi yang mana yang kaya itu cukup kaya, tapi sebahagian besar rakyat kita, walaupun tahap pendidikannya tak banyak beza dengan negara lain, rakyat kita hidup susah. Bila datang pula kenaikan harga barang kerana banyak benda di luar kawalan kita yang berlaku di seluruh dunia, maka gaji itu sekarang ini tidak cukup untuk menampung kehidupan keluarga kita. Sebab itu saya keluarkan statistik gaji, nak yakinkan bukan saja rakyat dah tahu dah gaji kita ni rendah. Saya juga nak yakinkan majikan-majikan bahawa kamu kena tahu benda ini. Kami tak salahkan majikan, ini bukan salah siapa-siapa, ini masalah bersama. Apabila 50% daripada pekerja-pekerja kita gaji dia lebih kurang sama dengan paras kemiskinan, saudara-saudari. Dan dia bawa kepada masalah yang ketiga, bila ekonomi kita ketinggalan. Bila gaji, ekonomi yang ketinggalan itu menyebabkan gaji yang boleh dibayar kepada rakyat itu rendah, dia mula ada kesan yang besar kepada kedudukan kewangan negara. Sebab kalau gaji rendah, maka kerajaan tak boleh kutip cukai pendapatan daripada rakyat. Saudara-saudari tahu tak berapa peratus jumlah pekerja di negara ini yang bayar cukai pendapatan sebab gaji dia di atas daripada tahap perlu bayar cukai pendapatan? 10% saja.
10% saja, saudara-saudari. Jadi kita, siapa-siapa jadi kerajaan jadi payah. Nak naikkan cukai pun payah, nak buat itu pun payah. Kerana yang bayar cukai sebab gaji dia rendah 10% je. Kalau naikkan pun kena maki juga. Dan jumlah itu tak cukup pun untuk tampung. Dan bila keadaan itu berlaku selama bertahun-tahun, maka kerajaan demi kerajaan, maka kerajaan buat apa? Kerajaan berhutang lah. Butang. Bila sampai kepada Muhyiddin Yassin, dia bukan saja berhutang, dia berboros dengan berhutang. Saya kalau saya jadi Muhyiddin, saya malu saudara-saudara. Saya malu tiap-tiap hari duk ceramah kepada orang ni, duk cuba membodohkan rakyat yang kononnya dialah Perdana Menteri yang paling pemurah sebab kononnya zaman dia belanja 400-500 bilion ringgit. Dia pergi Selangor, dia dok sembang beritahu kalau kami jadi kerajaan negeri kita akan tabur wang 2 bilion ringgit. Siapa nak bayar? Muhyiddin Yassin umur 76, aku umur 46. Rasanya saya hidup lagi lama lah kot daripada dia, insya-Allah. Saya tak nak tanggung beban hutang itu. Dan kalau saya pun tak nak tanggung beban hutang itu, apatah lagi yang muda-muda yang sekarang ini baru nak berkeluarga, baru nak menanggung kehidupan seharian. Sebab itu saudara-saudari, bila kita ada pemerintahan yang tidak bertanggungjawab, yang fikir demi untuk kita jadi kerajaan, maka kita ambil saja hutang, tak apa, bagi. Macam Felda lah, dia buat keputusan, dia kata dia batalkan dan hapuskan hutang Felda tak? Duit dia tak bagi. Dia umum je. Bila dia umum saja, duit tak bagi, tiba-tiba dalam penyata kewangan Felda selama ini ada jumlah yang perlu dikutip balik daripada peneroka sebanyak 8 bilion. Bila wang itu tak bagi, 8 bilion itu jadi perbelanjaan yang perlu ditunjukkan dalam penyata untung rugi sekaligus. Maksudnya Felda itu bankrupt, saudara-saudari. Sebab itu nak tak nak, bila Datuk Seri Anwar ambil alih, kita terpaksa luluskan hutang lah. Tak apalah, kita pergi berhutang lah, bayar 8 bilion. Ini jenis yang ada. Sebab itu semalam saya ulas 3 perkara itu. Walaupun adalah yang juru analis yang duk komen kata apa ni sebut masalah. Mana modelnya? Kan modelnya telah diluncurkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kan modelnya sedang berjalan sekarang. Sebab itulah kita nak rakyat faham keperluan untuk kita tumpu kepada tiga masalah ini. Dan segala model perancangan, segala plan ekonomi yang diluncurkan, yang kita laksanakan sebenarnya adalah pil ekonomi untuk kita baiki setiap satu daripada 3 masalah ini. Masalah ekonomi terkebelakang, sebab itu kita kena berubah kepada tenaga boleh baru. Sebab itu lepas ini kita akan tumpu kepada pertanian moden yang telah pun berjalan. Sebab itu kita kena tumpu kepada ekonomi digital yang meletakkan, lepas ini ekonomi digital ni kita mula umum selepas bulan 8. Lepas ni Pak Cik Makcik dengar lah, satu kita umum. Sebab dia ambil masa yang lama untuk dapat persetujuan daripada Google, daripada syarikat-syarikat besar ini. Kita kena bina ekonomi digital ini supaya kita boleh bawa ekonomi kita untuk seiring moden dengan ekonomi negara-negara lain. Soal gaji saudara-saudari, keputusan telah dibuat. Saya kalau ikut hati saya nak bersara dah sebenarnya. Sebab saya rasa itu saya dah capai tunai yang saya nak buat, iaitu lepas ini bila sudah ada dasar, kerajaan dah buat dasar, menteri-menteri semua yang datang lepas ini boleh sambung. Keputusan itu telah dibuat, kerajaan akan campur tangan terus untuk menaikkan gaji pekerja awam dan juga pekerja swasta. Tak pernah dibuat, saudara-saudari. Ada orang duk tanya, so macam mana ini? Ada orang tanya saya, kenapa tiba-tiba majikan semua sokong ni? Selalunya majikan sebut naik gaji je, semua majikan marah. Kenapa majikan sokong?
Sebab kerajaan akan beri peruntukan. Kita tahu bahawa kita nak paksa syarikat-syarikat kecil, syarikat-syarikat mikro yang kebanyakannya orang Melayu pun, kita nak paksa dia naikkan gaji. Dia pun kais pagi makan pagi, dia tak boleh. Saya majikan, saya ada 150 orang pekerja sebelum ini. Saya tahu seksanya bila kita bukan kroni dan berniaga dengan jujur, buat bisnes sendiri, seksanya nak bayar gaji tiap-tiap bulan. Saya dulu tiap-tiap bulan lemah jantung. Tengah bulan saja pucat sebab nak kena bayar gaji. Pening tiap-tiap bulan macam mana? Sebab kesian kat budak. Maruah kita dan kita kesian kat budak-budak, nak beritahu kat dia tak, bulan ini gaji lambat sikit boleh tak? Jadi saya kalau apa pun, saya tak makan ke apa, yang penting bayar gaji budak-budak dulu. Semua majikan kita hampir semua macam itu. Tapi syarikat dia tak besar. Kalau dia berniaga, kerepek saudara-saudari, ada 20 pekerja, kita nak paksa dia naikkan gaji, memang bungkuslah dia jadi kerepek lah. Sebab itu kerajaan kena peruntukkan wang. Kerajaan tetap syarat, kerajaan bagi panduan, kerajaan pastikan kamu kena naik gaji macam ini, kamu kena bayar gaji budak-budak macam ini, kamu kena buat begini. Kalau kamu setuju dan kamu yang budak ni pula pekerja, kamu kena bersetuju buat latihan ini, produktiviti kena begini. Kalau kamu setuju, maka kamu akan masuk dalam skim naik gaji ini dan kerajaan akan tambah. Kalau majikan naik RM20, contohnya kerajaan tambah RM30. Macam itu. Ialah bukan 20-30 lah, bagi contoh kan. Kan lepas ni ada walaun buat bising pula, alah RM20 je naik gaji. Kan maksudnya untuk menaikkan gaji ini, dia perlulah kerajaan bagi duit. Lagipun duit itu bukan duit kerajaan. Duit itu duit rakyat. Yang itu yang saya 6 bulan bergelumang ni. Duk bergaduh dengan semua orang, kata, ya memang akan jadi beban kepada kerajaan. Memang betul hutang kita dah banyak. Tapi duit itu apa bezanya kalau kita ambil pergi buat jambatan dan kita bagi supaya gaji rakyat naik. Sama je duit rakyat. Kalau kita boleh buat jambatan, kenapa kita tak boleh ambil duit dan bagi terus kepada rakyat supaya gaji dia naik? Sama je untuk kerajaan. Duit itu bukan duit kami, duit rakyat. Tak salah bagi kita untuk pulangkan terus kepada rakyat supaya buat pertama kali dalam sejarah negara kita, kita selesaikan masalah gaji rakyat yang rendah ni. Yang akan dapat untung semua, yang muda, yang tua akan dapat untung. Dan saya harap 4, 5, 10 tahun akan datang, tahap gaji rakyat kita ini, kita dah tak ada dah masalah naik harga ayam sedikit habis kecoh satu Malaysia. Sebab gaji itu lagi tinggi dia naik daripada kadar kenaikan ayam. Sebab itu perkara ketiga itu saya rasa saudara-saudari semua tahulah. Soal kita kena mengawal hutang kita. Sebab itu saya kena yakinkan seluruh rakyat Malaysia yang cerdik, yang kurang cerdik, termasuklah walaun-walaun ni, kita kena yakinkan dia juga, walaupun susah nak yakinkan dia ni, bahawa ini misi kita bersama. Tak kisahlah siapa jadi kerajaan, kamu akan tanggung beban ini. Ini beban kami, kerajaan perpaduan sekarang. Paling kurang kamu boleh buat, kamu sama-sama bantulah memberi kritikan yang membina, supaya kalau satu hari nanti Allah bagi peluang kepada kamu pula untuk tanggung amanah itu, kamu ambil alih kerajaan dalam keadaan yang jauh lebih baik, dan kamu boleh tumpu benda-benda lain untuk rakyat. Itu tujuan dia. Jadi saya tanyalah 2 soalan semalam masa debat. 2 soalan yang saya tanya tu sebenarnya nak dapat, nak tahu dia nak buat apa. Saya yang dia tak jawab tu nanti saya ulas lah. Saya paling jaki lah. Saya pun tak tahu nak kata apa. Nak kata marah dah lah, paling lawak. Saya tengok macam mana walaun-walaun ni berlumba-lumba untuk memberi alasan kenapa Syahir macam itu semalam.
Tapi alasan yang saya rasa paling cerdik di antara semua alasan walaun ini ialah alasan Syahir memang saja tak nak cakap simpan dalam hati, sebab kalau dia cakap nanti Rafizi tiru idea dia, saudara-saudara. Saya tiru pantun je kot. Pantun tu apa dia? Apa ni? Ro, ne, saya akan tiru. Yang tu insya-Allah. Tapi yang lain tu insya-Allah saya tak tiru lah. Jadi saya tanya soalan mudah. Saya tanya dia yang pertama kan. Sebab pengalaman Kelantan ini ialah bukti macam mana PAS mentadbir selama ini. Jadi yalah, bagi saya terima rakyat pilih parti mana, kita hormatlah. Cuma saya juga sebagai pengundi, saya nak bagi undi, saya nak tanyalah, kamu saya tengok kat Kelantan tu macam tak hidup je. Jadi macam mana kamu nak mentadbir dekat negara lain ni tak? Dia duk bagi alasan yang sama berulang-ulang, dia nak tiri. Sebab federalism, semua orang tepuk walaun semua. Saya pun macam, la ilaha illallah, dunia mana aku duduk ni? Ni kali pertama ke dia dengar perkataan federalism? Takkanlah budak-budak PAS sebodoh ini kot. Tapi sebab federalism tepuk. Jadi sedari-sedari tak tahu tau, korang yang tengok tu seronok kan. Saya kat situ aku nak pengsan kau tahu. Seksa duduk. Kalau ikut hati aku nak balik dah. Apa ni? Janganlah membodohkan aku. Aku datang nak berdebat. Bukannya yalah kan. Tapi dia bagi alasan berkali-kali yang kononnya Kelantan tu jadi macam itu. Masalah air pun tak boleh selesai semua sebab dianaktirikan, tak dapat bantuan kerajaan persekutuan. Saya tanya soalan yang mudah saja. Saya kata Negeri Sembilan dengan Melaka ni, negerinya lebih kecil, rakyatnya lebih sedikit, hasil buminya jauh lagi sedikit berbanding dengan Kelantan. Dan sekarang saya jadi menteri, saya semak balik, peruntukan tahunan daripada kerajaan persekutuan memang lagi rendah kepada Negeri Sembilan dengan Melaka selama ini, jauh lagi banyak kepada Kelantan. Sebelum ini saya kat luar, saya tak tahu. Sekarang saya semak banyaknya pergi kat Kelantan berbanding dengan Negeri Sembilan dan Melaka. Malah saya dah beritahu, selepas ini kita akan semak dan pastikan peruntukan kerajaan persekutuan itu kita juga semak dengan peruntukan per kapita, supaya kita pastikan dia tak lagi jauh sangat. Jadi saya tanya, Melaka dengan Negeri Sembilan tu lagi kecil, kemudian tak ada lah dapat peruntukan. Habis kenapa Melaka dengan Negeri Sembilan tu boleh je? Dia pendapatan rakyat dia lebih bagus, sumbangan ekonomi dia lebih bagus, infrastruktur dia lebih bagus. Saya tanya, dia jawab tu. Saya kan kadang-kadang cepat hilang sabar. Aku tanya, jawab lah kan. Dia punya pusing tu daripada Kelantan ke Melaka, mak ayah pusing. Wah. Akhirnya jawapan dia apa dia? Ayah saya orang Kelantan, mak saya orang Melaka. Jadi saya dapat simpulkan, ini yang kawan-kawan duk beritahu. Kesimpulan kita apa dia sebenarnya? Kenapa jawapan PAS malam mengenai kenapa Kelantan jadi macam itu ialah kerana bila ayah Kelantan campur mak Melaka, maka dia jadi kelakar. Saudara-saudari, dia jadi kelakar. Jadi saudara-saudari tengoklah. Yang kedua, soalan saya yang kedua tu pun soalan penting juga. Saya tanya, kita ni mewarisi 1.5 trilion. Banyak tau. Saya tiap-tiap hari duk pening kepala dengan Seri Anwar. Sebab itu boleh tanya tau pegawai kementerian, dekat Kementerian Ekonomi ke, dekat MOF ke. Sekarang ni kita sedang melalui proses belanjawan. Kita nak selesaikan belanjawan kan. Boleh tanya pegawai saya tiap-tiap hari murung, mengalami kemurungan. Sebab tengok yang ini yang nak kena buat ni, tengok duit. Memang tengok jadi dia murung, jadi depress. Sebab kita, yalah, kita bukan nak ulang benda yang lepas, tapi kita tak ada duit. Tapi kita tetap kena berbelanja, tetap kena buat, kena labuhkan. Jadi saya nak tahulah, yang korang hebat sangat, Syahir ni, genius sangat daripada PAS,
Entah-entah PAS dah bincang lah kalau dia jadi kerajaan macam mana dia nak tangani nak bayar hutang 1.5 trilion. Dia pusing cerita hutang ayah dengan anak pula dah. Ayah anak sampai ke sudah. Kalau aku jadi ayah anak macam tu, memang aku dah halau daripada rumah sehari. Orang suruh bayar hutang, orang suruh buat kerja, dia duk pusing. Baik. 3-4 minit terakhir saya nak habiskan. Saya harap semalam lah Semalam saya ingat itu tontonan paling besar kepada seluruh rakyat kita. Sebahagian besar yang menonton itu bukanlah orang politik pun, orang rakyat biasa, terutamanya yang Melayu. Saya pergi berdebat semalam, bukan soal politik, bukan soal pilihan raya. Itu tanggungjawab saya menerangkan kepada rakyat beban yang kita tanggung secara bersama sebagai negara. Saya nak kongsikan juga apa yang kita perlu buat secara bersama. Dan saya nak tinggalkan kepada rakyat Malaysia, kamu tengok sendirilah. Dengan segala masalah dan beban yang kita ada, adakah kamu lebih yakin kerajaan perpaduan dapat menguruskan cabaran-cabaran ini lebih baik? Atau adakah kamu yakin bahawa seorang yang menjawab soalan ekonomi dengan pantun-pantun bodoh boleh menyelesaikan semua masalah-masalah ini? Dan saya rasa rakyat Malaysia tahu jawapan dia semalam. Dan saya harap itu diterjemahkan ke dalam undi. Kerana kalaupun PAS dan Bersatu tak sabar-sabar nak jadi kerajaan, tunggulah 5 tahun lagi, bagi peluang kepada rakyat mengundi sekali lagi. Kerana ini adalah masa untuk kita semua merapatkan saf untuk kita buat kerja. Dan insya-Allah saya yakin, kalau tidak saudara-saudari tahu, saya tak duduk dalam kabinet ni. Kalau saya rasa saya tak ada benda yang saya boleh buat meninggalkan kesan, saya tak suka buang masa. Kau tidak tak payahlah buang masa, baik aku pergi buat benda lain. Saya rasa dalam tempoh 5 tahun ini, insya-Allah saudara-saudari, ini adalah 5 tahun yang paling penting dalam sejarah moden negara kita 10-15 tahun ini. Ini adalah masa untuk kita bina balik masyarakat kita, ekonomi kita. Dan selepas itu kalau semua orang nak berlawan politik, lawanlah korang, kau sukalah. Terbaik itu dia sahabat semua ya. Ulasan daripada YB Rafizi Ramli. Yang pertama tadi ya berkaitan dengan pendebat yang melawan Rafizi semasa dalam sesi debat itu. Ternyata ya apabila mereka mengatakan MP Bacok ini adalah yang paling hebat, yang paling bijaksana, yang paling terpaling lah. Tetapi akhirnya apa yang dia boleh buat memusingkan segala kata-kata, berlawan pantun, menceritakan siapa dia sebenar, emaknya, bapaknya orang Kelantan, emaknya orang Melaka. Akhirnya kalau dicampur dan ditambah R di hujung jadi kelakar, sahabat-sahabat semua. Inilah yang berlaku. Dan juga Profesor Kangkung ini saya merasakan pandangan saya sama level dengan MP Bacok ini, sahabat-sahabat semua. Buat analisis, buat kenyataan yang tidak punya otak. Jadi terbaik kepada YB Rafizi Ramli, kita doakan semoga YB dan juga Perdana Menteri kita dapat menguruskan negara kita, menyelesaikan kemelut hutang negara, menyelesaikan masalah gaji negara, ekonomi yang gagal dilakukan oleh Muhyiddin Yassin dan juga kabinetnya semasa dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi terima kasih sahabat semua. Sekiranya anda memberikan komen, anda boleh berikan komen. Tapi sehingga itu izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tepapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Belanda, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Harap Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.